Baiklah, kita akan sambung dengan bahagian yang ketiga, masih lagi dalam topik sifat kimia alkena. Okay? Alright, so untuk tindak balas yang dijalankan oleh alkena yang ketiga, okay, melibatkan tindak balas pempolimeran. Okay, so dalam tindak balas pempolimeran ni di mana yang kita faham, okay, polimer ni merupakan satu rantaian yang sangat panjang lah. Okay, so bila alkena menjalankan tindak balas pempolimeran, bermakna rantaian ataupun kita sebut sebagai molekul alkena yang kecil ni, okay, akan saling bergabung, okay, untuk membentuk polimer lah. Okay, so makna kata alkena, okay, saya buat macam ni lah. A, okay, akan bercantum dengan A lagi, cantum lagi dengan A, kena-kena panjang lah ni kan. Alright, so kesemua ni, okay, disebut sebagai polimer. Okay, dan molekul kecil A itu tadi tu adalah monomer. Di mana monomer adalah daripada kumpulan alkena kita. So gabungan alkena, okay, dalam satu rantaian yang panjang, okay, akan membentuk satu polimer lah. Okay, so polimer ni contohnya apa dia? Contohnya seperti plastik, okay. Kalau kita dah belajar bab polimer, okay, kita tahulah yang polimer ni merupakan satu bahan yang kata disintesiskan. Okay, maknanya kita tambah bahagian-bahagian macam monomer tadi tu dan orang kata repeated. Yang sama sahaja. Macam ni. Okay, nampak ni. So, dia keep repeating itself, okay, dengan menggunakan monomer yang sama. So, bila mereka forming satu rantaian yang panjang, itulah disebut sebagai polimer. So, untuk menjalankan tindak balas pempolimeran, okay, keadaan yang diperlukan adalah yang pertama, suhu sebanyak 200 darjah Celsius dan bertekanan 1200 atmosfera. Okay, kalau tak ada kedua-dua suhu ni maknanya tak lengkap lah kita punya proses pempolimeran. Okay, so dalam contoh tindak balas pempolimeran, okay, kita menggunakan etena, okay, dan molekul etena ini akan diubah menjadi masih lagi alkena, tetapi dalam bentuk yang panjang. Okay, so katakanlah, okay, dari segi penamaan kan, katakanlah kita guna etena, jadi nama polimernya akan jadi politena. Kalau saya tak salah, politena ni merupakan getah lah. Okay, politena pula, itu isoprena kan. Okay, salah-salah. Alright, okay, so katakanlah saya guna propena. So, nama polimernya adalah polypropena. Macam itulah. Okay, so itu adalah tindak balas terakhir dalam orang kata apa, yang termasuk dalam sifat kimia alkena. Okay, so cikgu harap kamu dapat memahamilah, okay, sifat kimia alkena. So, sifat kimia alkena ada 3 sahaja, di mana alkena menjalankan tindak balas pembakaran, okay, lepas tu tindak balas penambahan, okay, dan juga tindak balas pempolimeran. Okay, jom kita buat rumusan. Okay, so sifat kimia tadi boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Okay, satu adalah tindak balas pembakaran, okay, di mana pembakaran okay, terbahagi kepada 2 bahagian, sama ada pembakaran lengkap ataupun tak lengkap. Okay, kalau dia lengkap, okay, bermakna dia akan menghasilkan apa? Ini kita tulis hasil lah. Okay, dia akan hasilkan karbon dioksida dan juga air. Kalau dia tak lengkap, dia akan hasilkan karbon dan juga wap air. Okay. Seterusnya, kita ada tindak balas penambahan. Okay, dalam tindak balas penambahan ni, okay, tambah, buat simbol tambah. Okay, ada
5 bahagian. So yang pertama kita akan tambahkan dengan hidrogen. Okey, di mana kita perlukan suhu berapa suhunya? Okey, kita perlukan suhu, kita tengok balik. Okey, kita perlukan suhu sebanyak 180 darjah. Okey, dan juga nikel dan juga platinum sebagai mungkin. Okey, so apa yang kita dapat? Kita dapat alkana. Bermakna daripada alkena, okey, berubah menjadi alkana. Alright, itu tindak balas yang pertama untuk penambahan. Okey, yang kedua, masih lagi dalam penambahan, kita akan tambahkan halogen. Okey, apa contoh halogen tu? Sama ada bromin ke, okey, iodin ke, ataupun klorin. So, kita perlu tak situasi yang tertentu? Kita tak perlukan situasi yang tertentu. Okey, so kita akan dapat haloalkana. Ini adalah haloalkana. Halo ni depends kepada kita punya apa? Kita punya halogen yang kita gunakan lah. Kalau kita guna bromin, so dapatlah bromoalkana tu. So alkana yang sepadan dengan alkena kita jangan merepek pula. Okey. So itu yang kedua. Okey, untuk tindak balas yang ketiga, kita akan menambahkan, kita nak tambah apa? Kita tambahkan hidrogen haloalkana hidrogen halogen gitu. Alright. Okey. So, apa yang kita akan dapat kat sini? Kita perlu tak sebarang situasi? Okey, kita tak perlu. Okey. Kita tak perlukan situasi tertentu. Juga kita akan menghasilkan haloalkana. Okey, itu untuk tindak balas yang ketiga. Hidrogen halogen lah. Okey. Alright, so itu tindak balas yang ketiga. Okey, untuk tindak balas yang keempat, okey, dipanggil namanya apa? Penghidratan, di mana kita akan tambahkan dengan air. Okey, kita padamlah sebab tak cantik kan. Kita padam sikit. Kita padam. Okey, so kita tulis balik di mana kita akan menjalankan penghidratan, di mana kita akan tambahkan dengan molekul air. Okey, kita perlu tak situasi yang tertentu tu? Ya, kita perlukan situasi tertentu. Okey, untuk menjalankan tindak balas penghidratan. Okey, di mana kita perlukan asid sulfurik sebagai mungkin. Okey, suhunya 300 darjah Celsius dan juga 60 atmosfera. Okey, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat alkohol. Ingat ya, dia mesti sepadan dengan alkena yang kita guna. Okey, kalau kita guna etanol, so alkoholnya akan bernama etanol lah. Okey, yang tindak balas yang terakhir, okey, kita akan tambahkan dengan kalium manganat berasid. Okey, kita akan menjalankan tindak balas apa ni? Pengoksidaan. Okey, so kita perlu tak situasi ataupun bahan-bahan tertentu untuk kita jalankan tindak balas ni? Yes, kita perlukan kalium manganat 7 berasid. Mesti disertakan dekat kita punya anak panah. Kalau tak betul lah. Alright. So, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat alkohol. Okey, di mana namanya mestilah diol. Okey, sebab kita sebenarnya menambahkan dua kumpulan hidroksil tersebut. Okey, so kita dapat alkohol dengan nama diol di ujungnya lah. Okey, so itu adalah tindak balas yang kedua tu. So tindak balas yang kedua ni pula kita boleh bahagikan sampai 5. Okey, so
Ini saya buat A lah. A, B B. Okey, ini tindak balas yang terakhir untuk menerangkan sifat kimia alkena adalah melalui tindak balas pempolimeran. Okey, kita perlu tak situasi yang tertentu untuk kita buat pempolimeran? Yes, okey, kita perlukan suhu sebanyak 200 darjah Celsius. Okey, berserta dengan tekanan atmosfera sebanyak 1200. Okey, so monomer-monomer yang kita gabungkan, monomer alkena yang kita gabungkan tadi tu akan menghasilkan polimer. Okey. So itu adalah ringkasan daripada sifat kimia alkena. So, cikgu harap kamu pun turut serta dengan saya ambil kertas putih dan sama-sama turut menulis dia punya ringkasan, summary apa yang kita belajar. Okey, kita tulis nama sikit kat sini. Penghidrogenan ni kalau hampa nak tahu kan, sebenarnya adalah proses nak buat margarin. Okey, penghidrogenan ini dipanggil penghalogenan. Okey, ini pun lebih kurang sama je. Ini penghidratan. Okey, and this one is pengoksidaan. Okey, itulah dia pelajaran kita setakat ini. Okey, so terima kasih semua. Jangan lupa saya akan sertakan latihan selepas ini. Terima kasih.